Salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi di dalam channel ini tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa kamu komen denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua subscriber, viewer saya dan juga kepada semua haters saya yang sentiasa tak putus-putus bagi komen, walaupun ada yang baik, ada yang jelek dan sebagainya, tak apa, itu perkara biasa. Setiap manusia mempunyai hak yang sama rata. Semua hak itu kita sendiri ada kuasanya. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, terpulang. Satu yang pasti, semua fakta di dalam channel ini saya ambil yang sudah dikeluarkan di mahkamah dan sudah dikeluarkan secara meluas di dalam akhbar-akhbar tempatan dan antarabangsa. Kerana saya tidak suka dengan fitnah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengutuk fitnah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada satu artikel terbaru yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Artikel ini diterbitkan di sahbudin.com.net. 15 April 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu laman web yang saya sangat suka ialah sahbudin.com.net, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana tulisannya sangat kritis dan tulisannya memang sangat deep down in my heart. Tuan-tuan dan puan-puan, diterbitkan 15 April dengan tajuk UMNO akhirnya akur Ismail Sabri pilihan terbaik untuk dijual kepada pengundi. Dengan tajuk ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak dibaca dia punya isi, seolah-olah Najib Razak, Zahid Hamidi dah boleh ucap selamat tinggal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada sudut yang lain, keputusan MT UMNO yang menamakan Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri untuk menghadapi PRU ke-15 yang akan datang adalah satu pengiktirafan kepada kewibawaan serta kelebihan yang ada pada diri Perdana Menteri. Betul. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ya ini pendapat saya. Tak cukup hanya untuk dicalon Perdana Menteri. Lebih baik jadikan dia Presiden UMNO. Barulah ngam. Barulah saya memang kagum. Kalau dia Presiden UMNO dan dia jadi Perdana Menteri, ini barulah best. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sambung semula. Sekaligus, ia menunjukkan wajah Ismail Sabri juga yang dilihat sebagai aset yang laku di pasaran untuk dijual kepada pengundi bagi menjamin kemenangan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa tidak Zahid Hamidi dan Tok Mat Hassan? Soalan yang sangat kritis daripada Sahbudin. Kenapa tidak Zahid Hamidi dan Muhammad Hassan? Sila komen. Dua pemimpin utama UMNO sendiri diletakkan sebagai calon Perdana Menteri. Kenapa mereka tidak diletakkan sebagai calon Perdana Menteri? Tuan-tuan dan puan-puan, juga kenapa tidak Najib Razak yang dikatakan popular itu dijadikan pilihan? Wah, deepnya. Tuan-tuan dan puan-puan, hakikat nyatanya tidak lain kerana dalam kelompok pemimpin utama UMNO yang ada sekarang, akhirnya disedari hanya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tuan-tuan dan puan-puan, satu-satunya calon terbaik untuk dijadikan sebagai sandaran utama untuk meraih kemenangan yang dicita-citakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini menjadikan Zahid Hamidi selaku presiden dan agaknya boleh jadi mantan. Boleh jadi mantan. Dan Muhammad Hassan sebagai timbalan presiden sekarang yang agak-agaknya pun mungkin boleh jadi mantan. Terpaksa berjiwa besar merelakan nama Ismail Sabri sebagai pilihan calon Perdana Menteri.
tuan-tuan dan puan. Sebagai poster boy dalam PRN Melaka dan Johor, iaitu Sulaiman Mad Ali dan Hasni Muhammad, calon Ketua Menteri dan Menteri Besar kedua-duanya di negeri itu yang dilihat tidak kontroversi dan tiada isu peribadi, telah berjaya meraih kejayaan cemerlang untuk Barisan Nasional. Ini saya setuju, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga mengapa Ismail Sabri akhirnya diletakkan sebagai calon pilihan. Kelebihan yang ada pada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia sekarang, selain kedudukannya sebagai Perdana Menteri, ialah kerana kepribadiannya yang tidak berkontroversi, tenang dan ingin berbaik dengan semua orang demi kebaikan rakyat dan negara. Saya setuju. Tidak sama seperti pemimpin UMNO dan komponen Barisan Nasional yang lain, malah rakan-rakan pemimpin gabungan dalam kerajaan pun turut menyambut baik keputusan MT itu. Tuan-tuan dan puan-puan, semua mereka kini gembira kerana calon Perdana Menteri yang diyakini dan boleh dijual kepada pengundi sudah tidak menjadi pertikaian lagi. Presiden MCA sendiri iaitu Wee Ka Siong berkata, nilai kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sejak memegang jawatan Perdana Menteri adalah satu kepimpinan yang menyerlah dan keputusan dibuat MT UMNO adalah berdasarkan faktor tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, saya memang menyokong keputusan MT UMNO kerana dengannya kita akan melihat politik dan kerajaan dapat diperkukuhkan. Tambahnya lagi, saya yakin apa yang lebih penting adalah untuk mengembalikan kegemilangan Barisan Nasional seperti sedia kala. Dan saya rasa ini keputusan yang diterima baik dan akan memberi hala tuju jelas untuk Barisan Nasional mampu menawan semula kerajaan dalam PRU akan datang, tambahnya lagi dalam kenyataan itu. Dengan keputusan yang mencalonkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga, harapan sesetengah golongan dalam UMNO yang masih ingin melihat Datuk Seri Najib Tun Razak kembali sebagai Perdana Menteri dan menerajui parti politik itu dengan sendirinya sudah dianggap tidak relevan lagi. Kesian kepada Najib Razak. UMNO kini harus terus bergerak ke hadapan dan tidak lagi menoleh ke belakang kepada pemimpin yang lebih berusia. Adakah ini bermakna Zahid Hamidi tidak lagi merujuk kepada Najib selaku pengerusi lembaga penasihat BN dalam keputusan yang dibuat oleh UMNO? Habislah Najib Razak. Memang checkmate habis. Serentak dengan itu, bersesuaian dengan keputusan MT UMNO yang mencalonkan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri, beliau sudah semestinya harus diberi peranan yang lebih besar dalam PRU 15 nanti. Kalau menjadikannya sebagai pengurus CBN sebagaimana kenyataan Anwar Musa barangkali agak drastik dan keterlaluan. Setidak-tidaknya peranan selaku pengarah pilihan raya BN harus diberikan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Begitu juga dalam soal pemilihan calon. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mesti dilibatkan dalam keputusan akhir menentukan siapa yang dijadikan pilihan untuk bertanding. Kerana beliaulah akhirnya yang akan mengetuai kerajaan selepas kemenangan diperoleh. Setuju, ini satu teknikal yang sangat perlu. Sudah tentu dalam hal ini Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob perlukan pasukan yang diyakini dan boleh bekerjasama dengannya. Barulah nanti kemenangan BN akan membawa erti kestabilan yang sebenar-benarnya kepada parti dan juga negara. Ditulis oleh Sahbudin Husin, 15 April tahun 2022. Tuan-tuan dan puan, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat menyambut bulan Ramadan. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak, share banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Bye-bye.